Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dari mata turun ke hati. Izinkan saya perkenalkan diri. Saya Nurul Iman binti Muhammad Adri, pelajar tahun 5 Ibnu Khaldun Sekolah Kebangsaan Kampung Sawah, Pontian. Kod sekolah saya JBA 6018. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya kelak. Dalam video ini, saya sangat teruja untuk membicarakan sebuah buku sejarah seorang tokoh Islam yang begitu unggul dan teguh jiwanya. Buku yang dimaksudkan bertajuk Sultan Muhammad Al-Fatih, Penakluk Konstantinopel. Buku karangan Abdul Latif Salim ini mempunyai 217 muka surat. Telah diulang cetak kali ke-14 pada tahun 2020, yang mana cetakan pertama pada tahun 2014. Ia telah diterbitkan oleh PTS Publishing House dan Berhad. Buku istimewa ini mempunyai infografik menarik bagi memudahkan membaca memahami sejarah kehebatan dan kejayaan Sultan Muhammad Al-Fatih sebagai penakluk Konstantinopel terulung yang kini dikenali sebagai Istanbul. Penceritaan melalui buku ini juga sampai ke dalam lubuk hati saya sehingga saya dapat menjiwai kegemilangan Islam pada zaman tersebut. Saya cuba rangkumkan beberapa isi penting yang cuba ditonjolkan daripada buku sejarah ini, iaitu latar belakang Sultan Muhammad Al-Fatih, kehebatan kota Konstantinopel itu sendiri sehingga menjadi tumpuan dunia suatu ketika dulu, peralatan perang yang digunakan oleh pihak tentera Islam maupun pihak lawan, serta strategi peperangan yang digunakan bagi menakluk kota Konstantinopel. Buku ini menceritakan siapakah Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih dilahirkan pada 26 Rajab 833 Hijrah bersamaan 29 Mac 1432 Masihi. Baginda menaiki tahta pada usia yang sangat muda, iaitu pada usia 19 tahun, menggantikan ayahnya Sultan Murad yang telah mangkat. Sangat menakjubkan apabila baginda dapat melawan kota Konstantinopel pada usia 21 tahun. Percubaan kerajaan Islam untuk menawan kota Konstantinopel ini dimulakan oleh Muawiyah Abu Sufyan pada tahun 654 Masihi ketika zaman pemerintahan Uthman bin Affan, namun menemui kegagalan. Ini termasuklah percubaan yang dilakukan oleh bapa Sultan Muhammad Al-Fatih, iaitu Sultan Murad pada tahun 1422 Masihi. Buku ini juga menceritakan kekebalan kota Konstantinopel sehingga sukar untuk ditawan. Konstantinopel adalah kota 7 buah bukit yang mendapat perlindungan alam semula jadi. Kota ini berbentuk tiga segi yang mana dua bahagian kota menghadap laut, iaitu Selat Bohorus dan Laut Marmara. Bahagian luar kota dikelilingi parit besar yang sedalam 10 meter dan selebar 60 meter. Terdapat dua tembok, iaitu tembok luar setinggi 25 kaki setebal 10 meter dan tembok dalam setinggi 40 kaki selebar 15 meter. Di bahagian laut, terdapat rintangan rantai besi dengan hampir 25 buah kapal laut Byzantine menjaganya. Terdapat 300 hingga 4,000 mata rantai sebesar pemeluk setiap satunya diletakkan di Selat Bosphorus bagi menghalang kapal-kapal musuh memasuki Konstantinopel yang dikenali sebagai tanduk emas. Jika saya amati sejarah Konstantinopel melalui buku ini, saya rasa begitu takjub dengan kehebatan kota ini. Pelbagai strategi dan peralatan perang diceritakan dalam buku ini yang tidak ditahan jangkau di akal saya akan kecanggihan peralatan tersebut pada zaman itu. Antara peralatan yang saya ingin ceritakan ialah meriam urban. Meriam ini adalah peralatan termoden ketika itu yang mampu menembak bom sejauh 2 km dan mempunyai peluru seberat 300 kg serta memerlukan tenaga 700 orang untuk mengangkat dan memindahkannya. Sultan Muhammad Al-Fatih juga mempersiapkan seramai lebih kurang 250,000 tentera, dan apabila baginda berjaya melepasi halangan di kawasan tanduk emas dengan meluncurkan 70 buah kapal laut sejauh 5 km dengan menggunakan batang-batang kayu yang diatur dan diminyakkan dengan lemak dan darah haiwan, sehingga akhirnya baginda dapat menawan kota ini. Tentera di bawah pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih juga turut berjaya menawan gereja kebanggaan Konstantinopel, Hagia Sophia, yang akhirnya bertukar wajah kepada masjid kegemilangan Islam hingga kini. Sehingga akhir pembacaan saya, sukar untuk saya cari di manakah kelemahan buku ini, kerana penulis menggarapkan cerita sejarah ini dalam bentuk novel yang sangat mudah untuk difahami dan sangat menarik sekali. Bermula daripada saat permulaan percubaan penakluk kota Konstantinopel sehingga saat kegemilangan kota ini di bawah Sultan Muhammad Al-Fatih. Mungkin sedikit saja penambahbaikan. Penerbit boleh menerbitkan buku ini dalam bentuk kulit keras agar kelihatan lebih gah dan menjadi bahan koleksi yang tahan lama.
Sebagai kesimpulannya, buku ini berjaya menggambarkan kegemilangan dan kehebatan Islam melalui Sultan Muhammad Al-Fatih yang digelar The Grand Signier, iaitu Sang Penhaluk. Baginda seorang pemimpin yang menerapkan ajaran Islam dalam pemerintahannya seraya menjaga hubungan dengan Sang Pencipta, sehingga kini nama Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai pahlawan Islam yang unggul di antara dunia. Akhir kata rumusan mengenai buku ini secara umum, carilah buku ini agar anda turut merasai sendiri betapa hebatnya pahlawan ulung Islam ini suatu ketika dulu. Sekian, terima kasih.